warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Tamatan kita muka surat 20 rasanya. 21. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dah haram pula jual hutang dengan hutang dan jual fuduli, hak orang dengan tiada disuruh dan wakilnya dan belinya, atau dijual yang belum lagi dilihat akan dia. Dah haram pula. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kelangsungan hayat pada kita. Yang kita boleh dapat nikmat hayat ni, Allah sajalah satu-satunya yang memberi kita dan boleh beri kita nikmat hayat. Yang kita hidup, Allah lah beri hidup kepada kita, bukan makanan menghidupkan kita, bukan minuman menghidupkan kita, bukan oksigen menghidupkan kita, tapi Allah lah yang beri kita nikmat kehidupan ini. Syukur kita Allah Ta'ala bagi hidup pula dalam keadaan menjadi umat Nabi SAW. Menjadi umat Nabi adalah dengan sebab kita Islam. Alhamdulillah, mak ayah kita Islam, Islam lah kita. Peri je dapat Islam pun. Syukur kita Islam pula Allah Ta'ala pilih pula dalam ramai-ramai orang Islam. Dibolehkan kepada kita untuk kita ada keupayaan datang masjid, datang surau, sembahyang, solat berjemaah. Diberikan pula satu kehaluban dan kecintaan ke majlis ilmu, untuk mempelajari ilmu, untuk memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, agar kita boleh hidup dalam keadaan benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala, mengikut segala perintah dia dan meninggalkan segala larangan dia. Syukur juga Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah, dan insyaAllah manfaat kita nak manfaatkan masa yang ada, meneruskan bacaan kitab daripada kitab Sulam tadi, insyaAllah. Masih dalam bab jual beli, hadirin sekalian. Kata musannif, dan haram pula jual hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang. Untuk tengok haram ni kena faham, bila sebut jual beli, dia ialah proses tukar menukar. Kalau hutang satu pihak, sama ada pihak pembeli atau pihak penjual, tak apa lagi, masih namanya ada proses tukar menukar. Cuma atas nama, kata saya bagi contoh tadi, pihak pembeli yang hutang ataupun penjual yang hutang, kalau salah satu pihak yang hutang masih lagi sah, tapi bila atas nama jual beli tapi pihak pembeli pun hutang, penjual pun hutang, batil urusan itu, dan dia tak dinamakan jual beli, tak dinamakan jual beli. Bahkan kalau kita lihat yang lepas, kalau jual beli barang dengan barang pun, bukan hutang dengan hutang, barang dengan barang pun, yang tu yang baru kita selesaikan. Kalau ada benda yang ilat ribawi, makanan, emas, perak, dia hendaklah ditunaikan 3 syarat yang utama, iaitulah mestilah daripada jenis, kalau kata emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, beras dengan beras, kalau yang sejenis mestilah dia sama kuantiti dia, kualiti dia. Begitu jugalah serah menyerah dalam majlis dan tunai dan serah menyerah dalam majlis. Jadi kalau bertangguh itu dinamakan ribawi, kalau yang tu pun ada syarat. Begitu juga kalau katalah hutang di pihak pembeli, penjual bagi barang, pembeli hutang, yang ni muamalat yang biasa, sah lagi, masih sah. Cuma yang ni dipanggil jual beli hutang lah. Siapa yang hutang? Penjual, pembeli hutang.
Yang ni yang ghalib kita jumpa. Macam mana pun kalau hutang di sebelah penjual boleh tak? Boleh. Yang ni ada bab nanti kita akan belajar. Hutang di pihak penjual, itulah pembeli, dia nak beli satu barang dan barang yang dia nak beli itu tak ada lagi. Jadi bahasa kita ni kita panggil, dia buat order, dia ambil order barang apa dia nak dengan ciri-ciri yang disebutkan, nak barang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi mengikut kaedah kita akan jumpa akan datang nanti, yang ni dipanggil jual beli salam. Dan untuk yang ni dia ada syarat, antaranya mestilah penjual pembeli memberikan bayaran yang memberi bayaran tunai sekaliannya, mestilah tunai di pihak pembeli, cuma dia hutang di pihak penjual. Kalau selalu yang kita jumpa pihak penjual yang adalah tunai, pembeli yang hutang, macam mana pun masih sah, melainkan benda-benda yang ada ilat ribawi yang lepas. Kalau emas dengan emas dia tak boleh hutang, emas dengan perak pun tak boleh hutang, beras dengan beras tak boleh hutang, beras dengan gandum pun tak boleh hutang. Pasal apa? Mesti diserah menyerah dalam majlis. Tapi selain daripada benda-benda ilat ribawi, sah penjual beli barang, bagi barang, pembeli tak membayar harganya, jadi pembeli yang hutang. Yang ni memang sah kalau bukan dalam bab ilat ribawi. Adapun jika pembeli nak beli dengan istilahnya tempah, tu yang syarat dia, pembeli mesti sebut apa barang yang dia nak tempah, tu pun ada syarat dia, nanti kita akan jumpa akan datang insya-Allah. Dia mesti wajib bayar semua harga dia, dan penjual di situlah dia akan berhutang barang, menantikan barang datang, nanti nak sampai barulah dia akan serahkan kepada pembeli. Masih sah. Macam mana pun kena belajar juga rukun dan syarat dia macam mana nak sahkan jual beli. Yang ke depan nanti kita akan jumpa, yang tu dipanggil bai'u salam. Kalau biasanya barang dengan barang apa seumpama ni, yang ni dipanggil bai' saja, bai' saja. Tapi kalau bai' barang ribawi tak cukup syarat, itu bai'u ribawi saja, sampai sebut istilah sikit. Jadi kalau hutang dengan hutang je ni, misalnya saya bagi contoh hutang dengan hutang, dan dari sisi hukum tak sah dan batil pasal apa? Dia saya bagi contoh. Katalah saya ke kedai tuan-tuan ni jual apa? Barang elektrik. Saya nak mesin basuh automatik, full automatik yang boleh 16 kilo Panasonic. Berapa? Katalah 2,000 misal. Saya nak bila boleh dapat? Minggu depan. Saya nak apa saya buat? Saya nak betul belah gitu. Kawan tu pun bukit dia ambil dia order macam mana tu? Sah jual beli? Tak sah. Itulah jual beli hutang. Sah? Tak sah. Kalau buat juga, setuju juga dia tak atas nama jual beli, dia batil pasal apa? Tengok. Kalau katalah dalam kes tu saya kata saya nak mesin basuh tu berapa harga? 2,000. Saya kata duit saya tak bagi. Untuk kedai pun carilah mesin basuh tu. Sampai mesin basuh tu, dia kata telefon saya, Ustaz ni mesin basuh dah sampai. Allah tak jadi ambil lah. Macam banyak tak berlaku macam tu? Banyak tak? Bila banyak tu, kenapa jadi itu? Inilah dipanggil muamalat batil. Pasal dia akan boleh menyebabkan orang yang membeli ni tak serius, tak bertanggungjawab di atas apa yang dia order. Satu tak sah jual beli hutang dengan hutang. Atas nama jual beli tak sah. Kalau nak juga macam ni, mesin basuh hak 16 kilo punya ada? Betul ni tak ada kan? Tak ada. Kalau ada saya nak beli, tak apa, nanti kami cari. Tak apa kan? Kita bukan order kan? Ada, tak ada sudah. Kita tak beli, orang lain beli. Kawan tu pun memang kedai dia pun, dia bukan nak harap sangat kita nak beli kita pun tak ada janji apa-apa nak beli, tapi kita kata kalau nak beli, kalau ada nanti kita beli. Dia pun cari telefon. Kalau kita nak pergi ke tak pergi ke, ikut kita lah. Yang tu tak berlaku atas nama jual beli, itu tak apa. Tapi bila jual beli tak boleh itu pasal apa? Pasal kaedah dia sebutlah kaedah haram hutang. Jual beli yang hutang ni pihak pembeli, begitu juga hutang ni pihak penjual.
Untuk kalau tengok satu sudut lagi, antaranya sebab boleh jadi tak jadinya daripada mana-mana satu pihak satu, ataupun nanti bila dah jadi kawan ni tak bayar duit, katalah asalnya dia kata apa, 2,000, cari kawan tu pun dah dibagi tahu, dia pun datang, mana mesin motor ni, tapi malah harga naik sikit 2,200. Dia boleh jadi naik harga. Yang tu yang tak sah. Kalau kita dah order awal-awal, kita bagi dia 2,000, dia pun setuju dia atas 2,000, lepas tu tengok harga naik barang, sendiri tanggung. Pasal kaedah kita, mana-mana yang telah kita setuju untuk beli, dan istilahnya jual beli tu jual beli salam, ada bab kita akan jumpa nanti akan datang insya-Allah. Tengok barang tu naik harga, kita dah bayar lah, maka bukan tanggungjawab kita untuk bayar berapa harga yang lebih. Satu kita saya nak sebut lagi panjang kan, tapi nak kata peraturan dah ada, ulama dah sebut haram jual beli hutang. Tak sah tu pasal apa? Pasal banyak sangat gurur yang boleh berlaku. Baik, antara gurur tu tak apa, tengok lagi kan saya tanya tadi, saya tanya 2 kali, suara keras lah tu. Banyak tak order dah tu tak ambil barang? Banyak tak? Selalu tak? Okey, bila selalu tu orang tahu Cina buat apa untuk mengelakkan dia kena nanya. Tahu tak apa nanya kat dia? Order duit tak bayar, dia beli barang tapi orang tak ambil. Faham tak? Apa dia buat? Bayar deposit. Ni dia buat. Bayar dulu cengkeram berapa? RM50 pun RM50 lah manis. Kalau jadi, kalau tak jadi ini duit kita tak pulang mah. Tak? Kena dajal kita. Kita dajal kita yang menyebabkan dajal tu. Siapa? Dah kita order kat dia, dia pergi beli barang, tak dia, orang tak beli. Sakit hati dia. Dia pun berbulu tengok orang tak beli, macam mana? Dia ambil lah cas deposit ni. Nanti orang lain yang serius nak beli pun kena cas deposit juga. Kita akan jumpa nanti ke depan, jual beli dengan ada deposit ni haram. Dengar dia tu. Haram pasal apa? Haram tu pasal dia macam ada keberangkalian judi. Siapa? Kalau tak jadi, lebuh. Lebuh tu haram. Kalau jadi, tambah je lah. Tak jadi, lebuh. Lebuh tu haram. Apa hak dia untuk dia ambil sedangkan dia tak ada ambil bayaran, kita tak ambil barang apa pun. Ni cara muamalat yang salah. Lalu kalau kita perhati ni, banyak muamalat kita salah. Tu yang sampai orang kafir pun ngamuk. Kita ngamuk tu orang kafir pun ngamuk. Tu yang dikenakan macam-macam tindakan kat kita tu. Pasal apa? Pasal dia serik lah. Satu dalam kalau kita tengok muamalat kita cantik, tapi pasal kita pun tak mengaji muamalat tu, kita lah yang buat dajal yang menyebabkan orang tu marah kita. Untuk dia deposit yang kita padan muka kita. Boleh faham tak saya cakap apa ni? Boleh? Dan itulah yang kata-kata berlaku. Betul tak? Contoh sendiri pernah berlaku tak itu? Order tak jadi ambil. Pernah? Padan lah. Tuan lah antara dajal tu. Saja saya berbahasa itu tak kasar sikit lah bahasa kan. Tapi saya nak tunjuk apa? Siapa jadi itu? Pasal tuan-tuan muamalah hutang dengan hutang. Itulah masalah dia. Haram tak? Pasal apa haram? Kalau ilat yang kalau nak sebut sekali lalu, apa ilat haramnya muamalah hutang dengan hutang ni? Kerana dia membawa pada gurur. Gurur apa? Gurur harga yang akan dibayar, gurur barang yang nak dibeli. Walaupun dah setuju 2,000, katalah barang itu, dia tengok nanti dia boleh jadi naik. Nabi pun kata ni, kau pun tak bayar awal, sekarang dah barang naik. Sekarang dah barang naik. Ya tuan, dengar elok saya sebut ni. Kalau kita buat muamalah betul, demo pun tak berani kata apa. Tuan saya buat misal, masih cerita masalah muamalah hutang dengan hutang. Katalah kita pergi nak buat binaan ni, beli zinc, batu, pasir, simen. Kan kita order barang ni, kedai dia yang ada lah, yang tak ada pun tak ada. Nak kayu macam ni. Kita order nak bayar macam ni, berapa semua? Katalah 3,000, bagi 3,000. Kita order zinc, antaranya zinc, tengok dalam masa 3 hari ataupun 2 hari, esok zinc naik harga, atau naik harga. Selalu sekaki katalah RM3, ni naik RM4.5, RM1.5 sekaki naik. Tapi bila kita dah bayar kan, kita dah bayar, dia dah setuju dengan harga tu, dia boleh minta duit kat kita. Dan jangan tak tahu kalau ikut law,
bila kita dah bayar, dia tak ada hak untuk tuntut kita. Mak. Dan saya sendiri pernah muamalat benda tu. Satu saya tahu, kita beli bagi duit kan dia. Memang kita istilahnya ada jual beli salam lah tu. Dan kita tak jual beli hutang. Maksudnya taklah hutang. Maksudnya hutang dia, barang dia hutang, dia tak hantar kita. Kita pun nak juga, taklah kita duit pun batang hutang. Nah, kita pun bayar. Bila hari nak sampai tu, kita pergi kedai dia, tak sampai lagi lah, solah sampai lah. Tapi haji lah, oh haji punya nasib banyak baik lah. Pasal apa pula? Oh zinc solah naik harga lah. Tapi kita sudah agree ni pancamnya harga, kita tak lah naik punya. Dah macam ni kita buat keputusan, nanti haji pun kata macam-macam kat kita orang, kira cincai lah, tak payah bayar, memang kita tak minta cas lebih punya. Dia entah muamalat dia betul. Dan dia tak wani kata apa pasal kita dah bayar. Cuba tak bayar. Aduh, tak bayar. Cuba tak bayar. Haji ah, soli ah. Balang sekarang dah naik harga mah. Mesti dia kat yang tu kan. Macam tu lah. Batilnya jual beli hutang. Boleh? Faham? Nampak perjalanan Islam tu macam mana? Perjalanan syariat tu macam mana? Cantiknya syariat tu macam mana? Pasal kita bicara lepas antara jual beli emas apa, antara yang bila ada larangan tu adalah kerana ada gurur. Gurur ni apa? Berlaku kekecauan, penipuan, berlaku tak puas hati antara mana-mana pihak, pembeli atau penjual. Kita dalam syariah ni yang menetapkan hukum ni memang berdasarkan daripada Al-Quran hadis. Pasal kita baca kitab fiqh ni, kitab yang telah diambil rumus patinya daripada keseluruhan Quran dan hadis. Dia tak sebut pun ya Quran mana hadis mana. Kalau buka kitab besar lain dia sebutlah. Asal saya nak sebut ialah telah diambil rumus patinya daripada Al-Quran dan hadis. Dan bila kata Quran hadis datang mesti daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia yang datang, dia yang buat kita, betul tak? Dia yang syariatkan kita, betul tak? Dia tahu dah hati perasaan kita macam mana. Kalau satu datang hukum ini pasal nak jaga hati perasaan kita masing-masing, pasal hukum akan semua datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Allah Ta'ala yang cipta kita, takkan dia tak tahu kita punya hal macam mana. Satu datang hukum hakam ni. Dan bila ada ketetapan macam ni, orang nak gurur pun bayar. Pasal apa? Masing-masing nak buat ketetapan. Yang ni keputusan macam ni, yang ni keputusan macam ni, yang ni bayar macam ni, yang ni kena bayar macam ni, ni tempah macam ni, kau mesti bagi hari ni, tambang kau bayar macam ni, nak hantar sini kau kena tambah bayaran macam ni. Mesti ada hitam putih muamalat. Lanjutlah. Cuma kita baru bicara tentang hutang saja. Satu, dalam syariat haram muamalat hutang dengan hutang. Sedikit alasan sekali lalu kenapa haram, kerana dia mengundang kepada gurur kepada kedua-dua belah pihak. Okey. Siap, itu muamalah hutang dengan hutang. Tentu dulu, asal lagi saya sebut banyak tak? Memang ada banyak perkara dia nak sebut tu. Tentu, ada masalah apa? Hutang dengan hutang. Beli emas hutang boleh? Emas kita beli hutang boleh? Saya tak faham je. Beli bekas hutang boleh? Beli kereta hutang boleh? Tu banyak orang buat tu. Tak beli hutang tak ada masalah apa-apa tu. Tapi pun kita dah bercakap, duit ni emas ke bukan? Duit bukan emas. Duit ni ialah kertas yang sah diperlakukan dengan nilai. Tak ada apa-apa cakaran, jangan tak tahu. Duit kita dalam dunia ni bukan saja duit Malaysia, duit satu dunia. Tidak ada apa-apa cakaran dah dalam bank dunia, dia hanyalah spekulasi saja. Kalau tuan-tuan pergi masuk bank dunia tengok ni Malaysia punya, mana emas simpanan Malaysia punya untuk menyebabkan ada value ringgit Malaysia, tak ada sekepui pun. Suatu masa dulu je, itu pun rasanya saya dah cerita lah. Dia yang nak kata boleh tak jual beli barang dengan hutang pakai duit. Beli emas hutang boleh, beli beras hutang boleh, beli perak hutang boleh, beli kereta hutang boleh. Masalah beli hutang tak ada masalah. Ke depan ni kita jumpa insya-Allah apa dia yang tak boleh apa, dengan sebab hutang minta lebih. Itu riba. Riba apa nama dia? Sekali lalu ada sebut tu, riba qardi. Riba hutang, riba dengan sebab hutang. Dan kenapa pula dipanggil riba? Kerana ada bayaran yang lebih diminta dengan sebab pertangguhan ataupun
ada pertempuhan masa yang akan datang untuk melansaikan pembayarannya. Dengan sebab tu dikenakan satu charge di atas barang yang dibeli, yang dijual dengan hutang itu. Apa-apa manfaat yang hasil dengan sebab tertunggaknya hutang ataupun bayaran, dengan sebab tu dikenakan apa-apa bayaran ataupun manfaat ataupun apa saja charge yang dikenakan kepada pembeli yang belum melansaikan hutang tersebut, itu nama dia riba. Itu nama dia riba. Yang tu yang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang dengan sebab hutang itu dia akan boleh membawa manfaat. Antara manfaat tu apa? Bayar lebih. Bayar lebih di atas sebab hutang. Itu adalah riba. Satu, kalau tak mau bayar lebih, mengapa bayar lebih? Beli kat Medin. Itu sajalah ayat tambahan pasal ada bayar lebih. Ya, silakan. Deposit ni main lambat ni. Sudah sudut depan. Mahkamah. Lepas tu maksudnya kalau ada apa-apa muamalat jual beli yang kena deposit, lepas tu kita tak jadi, dia tak bagi balik, kita boleh buat tuntutan macam tu, dikira satu jenayah macam tu. Ada mahkamah yang boleh selesaikan tu, ya. Tak tahu saya macam mana pun hukum tu dah kata boleh buat tuntutan. Buat apa luluskan undang-undang tu, undang-undang deposit tu? Sepatutnya buat tindakan lah, macam JPJ buat serbuan, custom buat serbuan kan, polis buat serbuan dadah bagian narkotik apa tu. Sepatutnya buatlah undang-undangnya tu. Tahu aja yang ni deposit gap tangkap, deposit gap tangkap, yang ni salah, ni haram, yang muamalat ni haram, tarik permit dia. Ni dah berlaku dah, baru kata ada mahkamah tribunal lah untuk kita boleh minta balik deposit tu. Deposit pun RM50. Nak pergi cek mahkamah, cek peguam lagi, habis duit RM53,000, nak dapat RM50 punya pasal. Betul kot? Kalau saya komen macam tu kan. Jadi kalau ada sekali pun muamalat tu sendiri dah batal lah, tak betul lah. Pasal apa? Pasal ada deposit. Itu cerita deposit dia lah. Betul lah, main lambat tu. Nak cerita awal lagi tanya lain. Kau tanya pasal mahkamah tu kot. Tak apa lagi. Maaf juga tu. Itu lain duduk depan lagi. Dengar soalan tu bayar. Ada lain? Satu kalau kita perhati kan, kalau panjang umur tuan-tuan tengok satu kita jumpa buat amalan ni. Apatah lagi tuan-tuan selesai belajar apa yang dalam kitab, tuan-tuan akan giling kepala ni. Apa giling kepala apa? Agak-agak satu pun tuan-tuan buat muamalat tak betul. Baru tahu nampak bangang tak bangang kita. Allah, tak betul lagi. Sikit soalan ni. Masa bila yang tuan-tuan agak-agak tuan-tuan boleh jadi betul yang tuan-tuan pergi belajar? Masa bila? Tak pernah belajar je. Ni baru nak belajar je. Sepatutnya macam mana? Belajar dulu ke? Buat dulu. Belajar dulu baru buat. Tuan-tuan beli kereta, bawa kereta dulu ke? Belajar kereta, dapat lesen L apa P apa semua, baru beli kereta, betul tak? Sewa kereta. Ni sewa kereta, betul baru belajar bawa kereta macam tu. Mampus. Tak betul sistem. Kita macam tu lah banyak Maksudnya kita orang Islam sendiri tak belajar sistem muamalat kita. Lepas tu kita dah berjalan hidup dengan ada muamalat, tapi kita tak tahu apa hitam putih muamalat. Itu yang masalah kita. Bahkan kita ni tuan-tuan orang Islam dengar, kita ni bukan saja muamalat, boleh kata semua perkara dalam kehidupan kita macam tu. Ibadat macam tu, akidah macam tu, murah nakahat macam tu, bajinayat macam tu. Boleh kata semua macam tu lah. Kalau sebut berakidah misalnya, dulu dengar ada ustaz-ustaz duk ajar Allah ke arah, kita pun anggur lah Allah ke arah ayat Quran ni, tak boleh bangkang ni.
Allah ni kata dia duduk atas aras. Terima lah tak? Mana boleh bangkang? Dengar terus belajar. Ada ustaz kata tak boleh pula. Yang ni kata dia Wahabi, Mujassimah. Benda ni baru belajar. Salah punya. Ingat dulu tak apa. Betul macam ni? Dah 20 tahun lah tuan nak pegang orang salah duduk atas aras. Macam tak mampu tu. Kalau mampu dalam keadaan macam tu, tak mati kafir kan? Tak mati dalam keadaan akidah tu tajsim, boleh masuk dalam neraka kekal abadi, tak keluar-keluar. Alhamdulillah. Punca siapa ni? Kita orang Islam dah tak belajar dah ilmu Islam. Sedangkan ilmu tu fardu ain tu belajar. Muamalat pun belajar fardu lah. Aduh. Ni apa nak jadi lah kita ni? Apa nak jadi lah kita? Yang tu yang kalau kita perhati, tu yang jadi tu menjadi macam-macam masyarakat kita. Dan yang buat kerja batil ni bukan saja orang kafir, orang Islam kita pun buat muamalat macam tu juga, sama ni. Orang Islam kita pun belajar pada orang kafir. Siapa? Pasal dia tak tahu apa muamalat yang betul. Dia nak tegur orang kafir pun tak boleh. Yang ni haram lah. Hindu mana boleh buat ini macam berdosa lah. Kita orang Islam tak lah boleh buat ini macamnya. Iyalah. Haji macam ramai buat macam kita juga. Nanti dia kata haji yang ajar saya bikin ini macam apa dia? Haji yang ajar. Maksudnya orang Islam yang ajar dia. Tak kacau kita. Lepas tu dah jadi kelang kabut, barulah nak difatwakan macam mana nak repair balik muamalat kita ni. Allah. Bangunan dah siap, lepas tu nak repair balik macam susah tak? Letak tirih ni, kipas sengot ni. Yang ni lampu tak menyala, wiring silap. Buka lampu sini, lampu sana menyala. Buka sini, yang ni terbakar. Macam wiring semula, re-wiring balik. Macam teruk lah. Allah. Bukan kerja dia. Sepatutnya macam mana? Dah lengkap daripada awal tu dah. Dah siap planning, pasang. No, siap, cantik, perfect. No comment. Masih apa? Dah cantik. Yang ni macam mana? Dah siap-siap. Tu rumah pahat, rumah siap pahat berbunyi. Kita ni berbunyi tak pahat kita. Rumah dah siap bunyi. Yang ni tak cukup, 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 yang ni salah, yang ni tak betul. Yang ni pasal apa tu? Pasal kita dah siap dah baru nak bunyi. Dah siap baru nak tengok yang ni tak kena, baru nak pahat. Pahat pula tu hak asas buat rumah pula tu. Itu kot cara bahasa ni. Baik, antara muamalat lagi yang haram apa dia? Dan haram lagi jual fuduli. Itu istilah. Asal mana fudul ni lebih. Kita dengar zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Fadlur Rahman. Apa dah? Yufaddilullahu man yasha. Yufaddilu. Faddala. Sahibul fadilah. Nak cerita fuduli tu. Jadi asal mana jual fuduli apa? Jual berlebih-lebih. Macam mana? Macam mana pun bahasa tu dah jadi istilah. Tengok dia sebut. Apa dia jual fuduli ni? Itu jual hak orang dengan tiada disuruh dan tiada wakil. Dan juga belinya. Maksudnya beli hak orang yang tanpa disuruh dan diwakil. Boleh. Jadi jual beli fuduli ni apa? Kita menjual ataupun membeli hak orang lain tanpa ada dapat kuasa memilih, tanpa ada kuasa wakil ataupun dengan ada kuasa memilih. Boleh. Kita ni kalau ikut barang orang punya, kita takkan boleh jual, kita takkan boleh beli daripada dia. Kita takkan boleh beli daripada dia, satu. Dan kita tak boleh menjualkan kepada orang lain, melainkan kita dah beli milik kita, barulah kita boleh jual pada orang lain. Ataupun untuk kita jual, dia bagi izin kita untuk kita jual. Begitu juga kalau kita nak beli barang yang memang ada dalam milik kita, bolehlah kita nak beli. Kalau barang tu bukan dalam milik kita, macam mana kita nak gunakan barang tu untuk kita beli? Pasal barang tu belum milik kita lagi. Boleh? Faham? Jadi jual beli sesuatu tanpa ada pemilikan dan tanpa ada penyerahan kuasa melalui wakil, ini dipanggil jual beli fuduli. Baik fuduli. Kalau saya ngaji Tok Guru dulu kata dia, kamu payah nak ingatnya. Jual beli tak peduli. Jual beli tak peduli. Maksudnya tak peduli hak orang ke hak aku kan.
Tu jual beli tak peduli tu. Pasal nak ambil buduli tu payah sangat nak faham buduli menentang apa. Jual beli tak peduli. Tak peduli apa? Tak peduli lah orang ke aku nak jual aku jual, aku nak beli aku beli. Itu jual beli buduli. Contoh macam mana jual beli buduli yang kata kita tak dapat dengan kita tak disuruh dan tak diwakil dan bukan tiada dan tak ada milik. Misalnya ni, kita ada jiran, dia ada kebun doyan, banyaklah tu. Dan dia tak kutik jual. Doyan dia elok tau di 24 101 Musang King pun ada. Bergolek kita tengok, ai sayang doyan ni. Dia tak bagi pun kuasa kat kita. Bagi milik pun tidak, kita beli pun tidak. Kita buat keputusan macam ni, tak apalah, aku tolong jual. Sekurang-kurangnya aku tak membazirkan doyan dia. Kan, membazir ni sedara syaitan. Aku tak nak jadi syaitan. Nampak idea dia bagus juga. Aku tak nak jadi syaitan, jadi aku tolong jual. Membazir, daripada membazir baik aku jual. Macam nampak idea dia bagus tak? Boleh tak? Membazir tak nama itu? Membazir tak membazir? Tak membazir. Kata dia, hantar dia lah. Lagipun kalau dia tak makan, burung makan, beruk makan, babi makan, lalat makan, tupai makan, dapat pahala tak kat tuan? Membazir tak? Tak membazir. Butuh kita pula ambil. Yang tu dipanggil khianat, tak amanah, cur. Bunyi Urdu lah. Curi namanya. Pasal apa? Ambil harta orang lain biar dia tahu tuannya, fahuwa curiun. Kita duk sangka kita buat baik kat orang, punya curi. Berdosa lah curi. Boleh kerat tangan weh. Ni baik fuduli. Untuk kalau kita nak jual juga, jangan jual gedik-gedik tanpa ada apa-apa permission daripada dia. Mesti dapat permission dia lah. Ada nombor telefon. Yop, ngapai? Ni doyan kau banyak ni luruh ni. 3 hari dah aku tengok luruh. Musangkin pun ada. Macam ni. Kau boleh tolong aku kan? Boleh. Tolong jual. Aku nak tunggu ayat tu lah. Nak jual macam mana ni? Pandai kau lah jual macam mana pun. Dah dapat kuasa jalan. Bagi dapat kuasa tu. Bagi dapat kuasa ni. Kuasa pun kalau ada kuasa terbatas susah tak? Macam mana pun ikut kuasa dia beri lah. Musangking ni dia jual macam mana? Yang tu sekilo RM40 aku jual lah. Mahalnya. Payah aku nak jual tu. Tak payah lah, minta mahal lah. Kau bagi, kalau kuasa RM40 aku tak jual lah. Kau cari orang lain lah. Aku tak boleh nak tolong kau pasal mahal sangat. Kalau dia bagi kuasa mutlak aku jual. Kau bagi kuasa mutlak aku jual. Ikut kau. Okey. Ikut aku lah. Tapi kena faham juga, kalau bak wakil ni ada bak kita akan jumpa nanti. Dia tak boleh lah jual sekilo sekupang. Ikut kau tu macam mana? Ikut piawaian harga pasaran. Mesti market price. Dengar elok. Yang ni yang tuan-tuan kena faham muamalat. Kita bila mengaji macam mana? Dia ada huruf yang kena ikut macam ni satu-satu. Detail tuan-tuan dalam syarat. Ya. 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 Ayatnya jaga. Jadi pagat je lah kita. Jaga. Ya. Dia dobit jaga ni kaedah kawal lah. Macam mana pun dobit. Kan dia dalam bab fiqh ni, seingat saya dalam bab suruh jaga ni dia ada bermacam-macam bab. Kalau jaga rumah, jaga kereta, dia lain. Dia lain, orang kata apa, lain dari segi kaedah penjagaan tu. Itulah, jaga, tolong-tolong tengok-tengok kan. Bila tolong-tolong tengok, maksudnya kok ada dahan patah ke apa ke, yang tu maksud tolong tengok. Jadi kalau dia bagi macam tu dah satu bagus dah. Minta satu lagi kuasa dia. Kuasa tolong jual. Ataupun uruskan kebun kau sehingga pada menjual hasil. Bagi kuasa kat kau tu. Jadi kalau kata dia bagi, minta. Kalau dia tak bagi pun minta. Macam mana pun kalau dia bagi setakat itu, kaedah dia macam mana? Apa kuasa dia bagi itu saja yang kita boleh buat. Kita tak boleh memandai-mandai. Pasal harta orang ialah harta orang.
bukan harta kita. Kita tak boleh memandai-mandai mengurus satu orang tanpa ada pemilikan kita ataupun keizinan daripada dia untuk kita buat satu. Membuat tanpa ada keizinan dia, itu yang nama dia jual beli tak peduli. Tu peduli tu. Ya. Bagus soalan tu. Soalan ditanya ialah dia dah jual dulu, betul bila balik dia beritahu, aku dah tolong jual lah buah kau ni, gini. Kawan tu pun redha, katalah misalnya macam tu. Dari segi kaedah, tetap dari segi kita hukum menjual tanpa kita tahu keredaan dia pada awalnya adalah perbuatan tu haram dan berdosa. Haram dan berdosa. Kalau ada dobit fekah pun macam ni, melainkan bila mula-mula dia kata tengok-tengok kalau kebun aku ni buah tu, buah dan sebagainya, luruh apa yang kita tahu, andainya kita jual dan dia tahu, dia pun tahu kita ni orang amanah, bukan amanah hak jingga tu, tak faham surah. Kita ni orang amanah rupanya, orang yang memang kalau dia kata kita cermat berduit apa, jual harga pasaran, kalau kita tolong jual, dia akan redha di atas perbuatan kita. Yang tu baru boleh. Jadi dobit dia sesuatu hak orang lain, kalau asalnya dia tak mengamanahkan ataupun tak memberi izin kepada kita untuk antaranya berjual beli, tetapi sekiranya kita memang yakin jika dengan kita berjual dia memang akan meresui dan meredai kita, masa tu baru boleh kita jual walaupun tanpa ambil izin dia. Yang tu dobit dia. Dobit dia kat situ. Macam kita berkawan kadang ada pen, hamba duduk satu asrama sebilik apa, pen, buku, nota, teks, macam-macam lah kan. Laptop, kadang-kadang kita nak transfer file pun pinjam laptop dia, tak cerita kat dia pun, tapi takat buat muamalat macam tu dia tak ada masalah. Dia kata tak apalah, pakailah, aku kan gaduh ni tu. Kita memang tahu redha dia. Dengan kita buat begitu, yang tu harus kita menggunakan dia walaupun tanpa dapat izin pada asal. Selama-lama kita yakin, dobit dia yakin, ataupun zon dia akan mengizinkan kita dengan redha dia supaya kita pakai. Yang tu baru boleh. Jadi termasuk dalam bab ni sama lah. Kalau kita memang tahu asalnya dia kata tengok-tengok je untuk kita jual, memang dia redha punya kita jual, baru boleh kita jual. Kalau dia tak redha, memang awal-awal berdosa lah. Tambah pula kita tolong jual, dia kabur bagi duit kat dia ni 5,000 dah jual durian dia. Ni duit kau, duit durian kau, duit durian. Kenapa pula ni? Durian kau aku tolong jual. Tolong jual? Muka lain lah kan. Tolong jual durian aku kau jual. Aku dah nazar dah. Tambah tu dia tahu hukum. Aku dah nazar durian aku ni nak pergi masjid, engkau jual, nak mampu tu. Itu jangan buat. Kita tak tahu hal dia. Jadi bahaya ni kita buat sesuatu tanpa izin orang. Boleh kot, tentu kot. Ada lain kita tu, peduli. Satu kaedah kita tuan-tuan ni atas ulama aja, di atas jual beli yang tanpa izin, tanpa ada kuasa ni, apa dia? Rasulullah ada satu isyarat dalam hadis dia, cukup senang untuk beramal tuan. Dia kata apa? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara comelnya Islam seseorang tu, dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Jiran dia durian banyak, durian jiran, bukan durian aku. Luruh pun durian dia, dia pun tak suruh aku buat apa. Macam mana? Hak dia, bukan hak aku. Biar je dia. Kalau dia suruh aku tak buat, itu nama aku tak pegang amanah, tak tunai amanah. Ni dia tak suruh apa-apa pun, sehari aku mandai-mandai, salah pula. Macam ni membazir lah. Jangan duk reka ayat-ayat macam-macam lah. Jadi apa kaedah dia? Mana yang tak ada kena mengena dengan kita, tinggal. Kan senang. Senang nak jadi warak yang tu? Senang tak? Senang kan? Satu hadis tu masyhur ulama sebut dalam hadis bab warak. Warak ni senang ke susah? Susah ya? Mana ragu tinggal. Senang. Kalau contoh KFC, boleh makan tak boleh makan? Boleh makan tak boleh makan? Ragu tak nama dia tu? Tinggal. Senang. Betul makan.
Sedap lah, tinggal kau makan lagi. Tentang tak boleh makan apa? Sama suruh makan. Apa kaedah dia yang paling mudah? Boleh makan tak boleh makan? Boleh makan tak boleh makan? Tinggal tak makan, selamat. Beli ayam sendiri, goreng sendiri. Senang tu. Dia RFC, rumah fried chicken. Bukan Radit fried chicken, rumah fried chicken. Sajalah usik gitu. Baik, jadi kaedah kita ni tu yang benda-benda yang bukan dalam urusan kita untuk kita nak buat, haram untuk kita jual beli. Jadi dari segi namanya jual beli fuduli. Dan kalau kita perhati tuan-tuan, dalam muamalah kita cukup banyak. Tengok saya buat misal. Macam mana pun atas saya sebut tadi, redha tak redha, tengok nak sebut. Contoh macam mana? Kan kita simpan duit kat bank. Nama apa? Simpan je. Nanti kita nak balik tak? Bila kita simpan, dia pakai ke dia belanja? Dia simpan, dia pakai. Boleh tak dia pakai? Asal hukum boleh tak pakai? Tak boleh. Haram tak dia pakai? Haram. Khianat tak nama dia? Khianat. Tapi kalau dia bagi tahu kita, you simpan ini duit lah, nanti kita pakai tau, tapi you nak bila-bila pun mari dengan prosedur bank lah, jolok ke apa ke, nanti kita bagi balik lah, pasti kasih dengan nilai yang sama yang ni, tapi tak bagi duit hari tu lah. Kalau tengok nombor siri ni kau cari mampu tak jumpa, tapi nilai dia sama lah. Boleh faham saya cakap apa? Kita bila dimaklumkan gitu, kita kata apa? Tak apalah, kita pun memang macam tu lah. Bukan kata sebut simpan ni simpan betul, jangan kau tak pakai, pasal yang penting duit aku kau bagi. Kau nak pakai ganti duit lain ke punya pasal, tapi duit aku kalau 10,000 lah kau bagi balik. Muka tak apa. Tapi kalau kita bagi rantai mai tu dia jual dulu, nanti bila kita nak dia bagi rantai mai lain, macam mana? Tu boleh tak? Tu dia tumbuk ni. Aku tak kira, aku nak hari tu je. Yang ni hal lain aku tak nak, ni aku nak tu je. Salah lah tu. Tu memang salah. Tapi kalau muamalah duit ni, kalau biasanya kita simpan, urufnya memang orang tak jadi masalah. Nisbah dia nak guna, gunalah kau. Nanti yang ada juga dari sisi hukum dipanggil dalam fiqh al-'adatu muhakamatun. Macam mana pun asal-asalnya nama simpan. Simpan ni asal boleh pakai tak boleh pakai? Tak boleh pakai. Tapi pada adatnya orang akan izinkan ke tak izinkan untuk pihak bank pakai? Izin. Izin jalan. Boleh. Yang beli buah tu kita juga. Ya, bagus soalan. Soalan ditanya mengenai tuan kebun tu, dia dah wakil kat kita untuk kita jual. Tapi yang nak beli tu kita, pasal tengok durian dia elok-elok. Orang lain tak mau beli. Pasal orang tak tahu durian tu macam mana. Tapi kita tahu durian dia elok sungguh. Beli kat kedai, tapi orang lain memang tak jumpa durian macam ni. Jadi kita beli. Siapa jual? Kita jual. Siapa beli? Kita beli. Tak sah. Jadi kena ada satu teknikal untuk selesaikan dia. Apa kaedah dia? Jual kat isteri, jual. Kita jual kat isteri kita. Bagi duit kat bini ni, kau beli kat aku. Ngapa lah bang? Apa abang pelik? Ni saya beli kat abang. Itulah suruh mengaji kan. Pasal tuan kebun ni wakil kat aku, suruh aku jual. Dia tak wakil kat aku untuk aku ambil makan dan buat apa. Jadi sekarang yang nak makan tu aku. Dia tak bagi aku makan pun, dia suruh jual je. Jadi aku nak makan, terpaksa aku kena beli. Kalau aku jual, aku beli, tak sah. Memang kaedah fiqh yang ni dalam fiqh kita dipanggil ittihadul qabid wal muqbid. Maksudnya orang yang nak menjual dan membeli tu orang yang sama, satu, the same person who sell and buy it. Yang putih itu senang faham sikit tak? Bahasa Arab ittihadul qabid wal muqbid, faham tak? Susah nak faham, saya cakap orang putih sikit. The seller and the buyer is the same person. It's very terrible. Cannot do like that. Cannot. Dia macam cashier lah. Cashier kat pasar raya suruh jual, betul dia guna kad dia, dan boleh tak dia beli dengan kad dia dan dia cashier? Boleh tak? Tuan faham tak saya cakap apa? Salah tak? Peraturan supermarket salah? Salah. Dia nak beli kalau macam mana? Dia kena beli kat cashier lain, kan geng dia.
Tapi dia tak boleh, dia yang beli, dia yang cashier. Pasal itu istilahnya khianat, pasal dia boleh manipulasi sistem. Nampak tuan, cantik tak syariat? Walaupun syariat kita masa tu tak ada sistem lagi, tapi perjalanan syariat dah cantik lah. Jadi asal nak sebutnya, orang tu dia dah wakil kat kita untuk jual. Jadi bila kita nak makan, kita tak boleh beli sendiri pasal ittihadul qabil wal muqbil. The buyer and the seller is the same person. So kita bagi duit kat isteri, suruh isteri kita lah beli. Kau beli durian ni, tawar-tawar lah sikit. Memang aku akan bagi harga tawaran lah. Okey, boleh aku jual beli tu ya, saya jual. Tapi isteri boleh, anak dah balik boleh. Tapi anak dia tak boleh, tak boleh. Macam anak tak balik, itu istilah anak yang bukan dalam kuasa dia untuk dia berjual beli sendiri. Dia mesti nanti kalau pembelinya ialah bapak dia. Jadi anak yang belum balik tak boleh nak beli kan bagi pihak bapak. Tak boleh. Itu kot, lain kalau ada masih buduli lagi. Kita kalau ngaji syarak yang kan faham syariat ni, kita akan tengok terbentang luas apa yang ada depan kita. Macam ni, macam ni. Memang kita kalau nak berjalan pun kita akan berhati-hati dengan tempat yang kita nak pijak. Apa? Pasal kita akan jadi, kita akan boleh perhati yang ni halal, ni haram, ni salah, ni betul. Jadi kalau nak berjalan pun macam mana? Ini salah ni betul ni. Ni tepat dengan syarak. Ni okey, ni tak boleh. Jadi nak berjalan tu dia akan jadi hush bardam. Mundur. Dia akan jadi, kita nak hati-hati. Hush bardam nak nazar berkadam, sila sebut. Kita akan jadi ambil perhatian dengan pandangan yang kita nak berjalan tu. Kita akan tunduk, kita akan tengok satu-satu. Boleh tak boleh berjalan? Betul tak betul dengan berjalan syariat? Sikitlah ayat-ayat yang tu. Tuan-tuan tak faham, tanya lain. Mundur. Okey. Atau dijual yang belum dilihat akan dia. Okey. Ayat ni pun haram juga. Haram kita menjual sesuatu yang belum dilihat akan dia. Bagi faham ayat tu. Benda yang walaupun kita dah beli tapi kita tak lihat lagi, tak sah jual. Hari tu ada disebut, yang rasanya saya ada sebut sekali lalu, dah jumpa dah pun. Haram kita jual sesuatu yang walaupun kita dah beli tapi kita belum qabad, belum terima dengan tangan. Yang tu tak sah. Haram juga kita walaupun benda dah beli tapi kita tak tengok. Pasal tak tengok tu istilahnya belum qabad. Pasal mesti tengok dulu. Pasal setiap benda jual beli ni untuk nama jual beli, mesti benda tu dengan pastinya apa yang nak dijual dan apa yang nak dibeli. Dengar elok ayat tu. Setiap atas nama jual beli ni, dia mesti dengan pastinya apa yang nak dijual dan apa yang nak dibeli. Mesti dengan pasti. Jadi kalau kita tak tengok, untuk kita jual pula, nanti orang tahu benda ni, tak tahulah apa dalam, tapi aku nak jual dengan kau. Okey tak? Macam mana kita nak jual ke orang yang kita pun tak tahu apa benda dalam tu? Katalah saya dapat satu hadiah pagi, saya dapat hadiah ni, apa benda ni? Tak tahulah apa benda dalam ni. Ini nasib awak lah, saya nak jual awak RM10. Ada apa dalam tu? Tak tahulah, misteri ni. Saya bagi hadiah misteri. Tapi bukan hadiah, saya jual ke awak. Jualan misteri. Boleh? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Gurur. Best ayat tu. Gurur. Ini gurur tu. Untuk boleh tak beli misteri? Banyak suri rumah kita jadi macam ni kan. Saya nak sebut antara fenomena gurur yang orang Islam kita lah yang banyak jadi ni, pasal dia bodoh, muamalat tak pernah belajar. Apa dia? Kadang-kadang ada jualan daripada rumah ke rumah, dia bawa envelope apa, dia bawa barang-barang dapur ni. Dia suruh kita bayar deposit saja RM50, cabut satu sampul surat. Nanti dalam sampul surat tu ada gambar barang dan sebagainya. Kalau untung sabut, dibol. Untung batu, tenggelam. Tapi biasanya dia kata takkan ada yang untung batu, semua untung sabut. Bayar RM50, tidak ada barang yang bawah nilai RM50. Kebanyakannya pun 100 harga ke atas. Tapi keadaan dia kena bayar dulu RM50, lepas tu cabut. Betul beli apa? Dia pun tak tahu dia nak beli apa. Apa? Nanti terbeli je. Cabut-cabut dia tengok sedekah lah. Tu tak boleh. Tambah pula cabut-cabut dah sedekah je, tak apa, pegang kad ni nanti saya pergi ambil sedekah. Ambil dia belah tu dengan sedekah pun tak dapat.
Yang ni yang gurur tu, berapa kali gurur? 2 kali gurur. Bodoh tak bodoh kita. Dah lah jual beli pun tak sah. Pasal tak tahu apa benda yang dia beli yang kita tak tengok. Tu satu hal. Lagi apa? Lepas tu barang yang kita beli pun tak dapat. Dah cabut dia tengok bertuah. Awak bertuah ni dapat oven. Harga ni Zanusi pula tu 3,000 lebih. Bayar RM50 je. Nanti saya hantar. Gigi belah terus tak mari pun. Habis RM50 dah. Tambah pula kita dah dapat tu seronok. Saya nak buat 5 cabutan lagi boleh tak? Saya tengok lah. Iya tuan-tuan, dengar saya sebut ni. Yang ni lah bentuk penipuan yang berlaku zaman ni. Gurur tak? Dan yang kena tu siapa? Melayu pasal Melayu tak lah ilmu macam mana tak tahu betul salah. Ada soalan ni ya. Beli online ya. Beli online ni dari si kaedah dia macam beli order lah, beli salam yang saya sebut ni. Maksudnya mesti barang tu jelas apa barang nak beli, ditunjuk gambar. Barang jualan seperti mana dalam gambar, bukan ilustrasi sahaja. As you look, that's what you get. Katalah macam tu kan. Macam mana pun nisbah apa barang gambar spek. Padahal gambar pun kadang boleh ditipu juga. Dia ambil gambar tu macam besar, dia tengok barang tu kecil je. Gelas besar, kita pun tengok gelas besar punya besar ni. Iya, gambar boleh menipu, betul tak? Dengar elok-elok ni. Macam mana pun dapatkan kepastian apa benda yang nak dibeli dengan online itu. Lepas tu macam mana? Yang tu gambar apa benda. Lepas tu telefon lah. Halo, ya. Ni Encik. Yang ni dalam mudah.com ni Encik ya. Encik duduk mana ni? Saya duduk Malim Nawar. Saya Malim Nawar. Ke mana? Kuala Sekar. Saya boleh pergi. Kalau itu rumah nama apa? Okey, saya pergi rumah. Sekarang ada rumah? Ada. Tak payah beli online. Macam mana pun saya nak cerita apa ni? Pastikan pembeli itu siapa dia. Macam mana pun duduk jauh-jauh tu boleh ke? Dari segi hukum, barang yang kita nak beli itu kita dah tengok dengan gambar. Jadi kalau nak beli yang tu dipanggil jual beli tempahan, jual beli salam. Jadi mesti sebut spesifikasi barang dengan betul. Lepas tu bayaran tunai. Jadi bayar. Dia kata mesti masuk dulu baru dia akan post hantar. Post kami tanggung ataupun post sekali. Harga post macam ni. Apa saya nak sebut ialah mesti jelas apa nak dibeli, harga barang dibayar. Cuma pastikan penjual itu adalah amanah yang bila kita bagi duit kat dia, dia akan hantar barang. Masalah tahu mana? Hantar barang sekali lagi urur. Pasal apa? Kita tak pastikan siapa penjual tu. Satu kaedah apa yang saya nak sebut ialah nisbah nak beli barang dah tengok, nak bagi duit masuk. Yang tu kalau kita faham tu sah. Cuma pastikan penjual tu dengan pasti. Telefon dulu, sembang tengok. Kadang kita sembang pun kita boleh agak ada orang ni betul ataupun salah, betul tak? Sembang dia, kita boleh tengok hati budi dia dengan kita bercakap tu. Jadi dia tipu tak tipu tu rasanya boleh kenal. Kalau tuan-tuan tak kenal macam mana? Tak usah belilah online. Sikit dengan nasihat yang tu. Satu, mana yang datang syak tak usah buat. Kalau nak, tuan-tuan mesti ada ilmu macam mana nak selesaikan dia. Itu saya nak sebut ni, apa ilmu yang ada tu, tuan-tuan mesti kenal pasti siapa penjual yang nak jual tuan-tuan dengan online. Kalau dia tengok saudara ni siapa? Ni kawan kita ni. Yang ni satu ma'ahad dulu ni. Walaupun nak engkau kenal suara aku. Rasa engkau lah. Siapa? Betul lah tu, aku lah tu. Aku nak beli barang ni. Sembang elok ya, memang tak ada masalah. Cuma barang tu, pastikan barang tu lah. Jadi bila kita dah kenal pasti penjual, baru muamalat. Kalau tak pasti, kaedah dia nak sebut ni, kita nak barang tu tapi kita tak kenal dia. Sebab tu amanah tak amanah dia ni. Saya kita masuk duit, tak tahu lebuh kan. Siapa dia duduk di mana? Ambil situ alamat dia. Untuk siapa yang ada berdekatan dengan alamat dia tu. Sikit saya nak ajar kaedah. Kalau kita nak juga kan, katalah kita nak kereta, mana kat Johor Bahru, kita tak kenal dia. Siapa yang kawan kenalan saudara mara yang ada kat Johor Bahru? Telefon dia, ni macam ni, aku nak beli kereta ni, aku tengok dalam mudah ada macam ni, kau tolong pergi tengok Ustaz kereta ni, aku wakilkan kau tolong tengok. Dia kata kereta ni bagus macam ni, harga nak jual 2,000 je, macam this C200
Tahun 2010. Ya penuh. Bukan yang rekod-rekod Singapura punya yang tak ada APA apa tu. Tak tahulah kau. Tu jangan suruh kau tengok tu. Sehari kena tahan je biji, balik jalan kaki gitu, melopong aku. Kau pergi tengok. Jadi wakilkan orang lain yang duduk berdekatan untuk melihat benda yang kita nak beli. Tu dia punya kaedah muamalat. Kalau kita kenal dengan dia tak ada masalah, ataupun boleh percaya dia tak ada masalah. Macam mana pun kita boleh percaya. Masuk duit, dia tengok barang tak hantar macam mana. Dengar saya sebut, padan muka kau. Siapa suruh kau muamalat dengan orang yang kau percaya mudah, tapi kau masuk duit, dia tengok barang tak dapat. Sendiri buat, sendiri tanggung lah. Satu syarat dah ada, ulama' dah hurai. Saya pun dah bagi tahu sebut dah keedah-keedah. Tuan-tuan buat juga bodoh-bodoh. Siapa suruh buat bodoh? Sendiri tanggung tak? Sendiri tanggung. Boleh? Saya jawab soalan. Ya. Boleh? Dah biasa dengan dia lepas tu? Okay. Ya. Ya. Tahu hujung apa? Hukum sah tak sah, akad apa tu. Soalan ditanya mengenai orang yang kita memang kenal lah, dan memang muamalat selalu beli barang apa, dan selalu pun dengan Facebook, dengan WhatsApp atau seumpamanya. Dari sisi hukum, kalau memang kita dah kenal lah tu hal, cuma barang tu lah kena pastikan. Atas kata kita beli nama order kan, nama depan tu kita akan jumpa, dia panggil jual beli salam. Jadi kena pastikan barang yang betul-betul kita nak beli tu macam ni. Takut nanti dia akan ada gurur tahu mana, kita nak barang lain, dia bagi hantar barang lain. Situlah masalah ni. Tambah pula dia keras kepala, dia tak mau tukar pula. Kan kacau. Jadi keedah dia memang kalau dah kenal okey, masuk duit pun tak ada masalah, barang pun maksudnya boleh kita kenal pasti, cuma pastikan sifat barang yang kita nak itu jelas sejelas-jelasnya. Kerana di situ bila tak jelas, nama dia gurur, dia akan haram muamalat. Haram tu bukan masalah online tu. Kalau kes ni pasal dah kenal kan, haram tu pasal apa? Pasal tak jelas barang yang kita nak. Pasal barang yang kita tak nampak dengan mata, yang tengok dengan gambar dan contoh dan sebagainya, ataupun sebut spesifikasi sifat dia, dia mesti jelas sifat dan spesifikasi dia. Jadi kalau kata tengok dapat hal lain, masalahnya pasal engkau tak sebut dengan terang itu, ataupun mungkin tertinggal maklumat. Ada benda-benda kita sebut, yang ni kita tak sebut. Dengan sebab tu dia hantar satu benda lain yang tak cukup spek macam mana kita nak. Istilahnya tak sah jual beli pasal gurur tak mana, dia bukan nak buat gurur pun, tapi gurur pasal kita sebut barang tu tak sempurna. Satu kalau kita perhati syariat ni, benda tu mesti sangat cermat. Satu sikit lagi sebut, kalau kita buat juga dalam keadaan tak menepati syarat-syarat dan rukun, kita tengok jadi bencana, bila bencana tu, barang tak sampai, barang rosak, barang lain, dia lari macam mana, sendiri tanggung. Dan bertobatlah elok-elok, jangan buat dalam muamalat tu, takkan tak menyesal. Itu kot pasal dia, takkan tak menyesal lah. Ke tuan-tuan, alah tak apa RM5, tak apa RM500, bukan RM5,000, tak apa RM5,000 kali RM5 juta, tak apa RM5 juta kali RM5 bilion macam tu. Kaedah kita macam mana? Kalau muamalat ni haram, walaupun sekupang ni pun, tuan-tuan kena ingat sampai mati punya benda tu, sebab benda tu haram. Kaedah kita macam tu. Kaedah kita dalam syarak, setiap benda yang haram ni, kalau kita buat benda tu salah ni, kita alert sungguh dengan benda tu. Jadi maksudnya kita kena cermat lah, kena ambil berhati-hati sikit dari segi kepastian barang yang kita nak pesan dan orang yang kita nak muamalat. Jadi kalau tak pasti macam mana, tinggal. Satu antara kaedah pasti dia kalau online ni apa, telefon. Satu kalau tak pasti juga, siapa kenalan yang ada, suruh dia pergi beli. Lewat. Kadang-kadang saya dah pergi lain. Ya. Macam mana?
WhatsApp, email, chatting. Dari segi kaedah ni baik cakap. Pasal email dia tak boleh mengenal perasaan. Bahasa tulisan tak boleh mengenal perasaan dia. Tapi bahasa percakapan kita boleh kenal perasaan. Contoh saya dah tahu, saya psikologi tinggi tak bapak tu. Sembang orang kita boleh tahu psikologi dia. Kita boleh read something. Kebolehan dia, kepakaran dia, amanah dia, ada sesuatu yang kena boleh baca lah. Walaupun tak semua boleh baca, tapi boleh baca something. Tapi kalau email macam mana? Kita tak boleh baca email. Ayat tulisan tak sama dengan ayat percakapan. Betul, eloknya bercakap walaupun halo, halo. Tengok dia orang macam mengelat aja. Boleh kenal kan? Saya sebut tu pasal saya pun kadang ada juga muamalat dengan online ni. Memang kalau tak puas hati, hati duk gedebak walaupun RM10, tak pasal aku nak beli barang tu. Kalau kita puas hati pun beli. Jumpa telefon tengok ini start doa dah ni, Pegalas Hulu. Oh, saya tak pernah sampai tempat tu. Dia punya interaksi tu lain lah. Lagi kalau senang-senang marilah kedai tu. Memang best. Lagi dia kata, "Ustaz nak apa lagi?" Ini ada barang apa lagi? Dia bagi tunjuk gini. Lain dia punya interaksi dia. Jadi sebaik-baiknya telefon. Saya sebut sebaik-baiknya dengan bercakap. Jadi kalau nak memada juga dengan hanya email ataupun WhatsApp ataupun mesej, kalau rasa yakin nak muamalat, buatlah. Tapi kalau jadi sesuatu insiden, terimalah. Macam tu je kot. Tak, memang benda muamalat ni bila ada benda tak betul, padah dia kat kita. Lagi mula tepuk dahi. Punca siapa? Kita. Satu ada dalam hadis sebut, kita ni bila jadi masalah macam tu, hukum dah diajar, fala yalu manna illa nafsah. Janganlah kita nak caci cela, melainkan cecalah diri sendiri. Diri kamu sendiri. Siapa? Kamu yang telah silap langkah muamalat dengan cara yang tak diperintahkan syarak. Yang tu kot. Jadi selagi hati tu dudak tu tak sah. Tapi kalau katalah macam ni, kita memang kenal lah, memada, pasal kita dah kenal orang sana tu. Barang pun kita dah tahu barang apa. Online. Chatting apa, email ke apa, aku nak barang ni, nanti aku pun duit, siap. Tak apa, tak telefon apa, pasal kita tahu dia apa. Jadi maksudnya kita punya isyarat-isyarat harga dengan hantar mesej tu, yang tu adalah mewakili persetujuan kita untuk kita nak beli ataupun nak jual. Itu kot. Walaupun ada kita bicara, kita itu pun ada bicara akad ijab kabul, ada yang tak ada ijab kabul macam mana kan, yang mana yang ma ya'uduhun nasu bai'an bahwa bai'un, apa yang dibilang oleh manusia sebagai baik, dia ialah baik dalam sebahagian kaedah ulama. Apatah lagi zaman kita lah ni yang macam tu banyak. Jadi ada ulama kata gitu, yang tu dah sah mengikut pada huruf, yang tu dah dikira baik. Cuma kenal pastikan dia. Jadi kalau orang yang kita dah biasa muamalat, tak ada masalah. Tapi kalau tak biasa muamalat, telefon itu adalah sebaik-baik keadaan. Tengok. Belum ke apa? Betul? Ada berlaku jual beli, tapi loan peribadi. Macam mana tu? Apa benda yang dijual belikan? Jual beli saham, loan peribadi, dia buat dalam bentuk jual beli saham supaya nak bagi lulus dia ambil lebih tu bunga tu kan, faedah tu. Tujuan dia tu lah kan, dia nak buat supaya atas nama jual beli tu, supaya dia nak kenakan charge atas kita tu, bayar lebih. Satu, dia gunakan jual beli saham tu. Jadi kaedah kena faham macam ni elok-elok. Loan, bila loan peribadi ni maksudnya hutang. Bila hutang lah, hutang kalau ikut kita hutang 10,000, memang bayar 10,000 dah hutang, dia tak ambil lebih. Itu asal muamalah. Jadi dia nak buat helah macam mana? Loan memang loan peribadi, jadi maksudnya hutang lah. Dia buat macam mana? Macam ni lah. Kira awak beli saham, jadi kita beli tu hukum beli saham. Beli saham saya, jadi
Yang tu kot bahasa dia lah. Maksudnya kita adakan beli satu nanti mungkin kita jual balik kat dia. Yang tu kot. Jadi mungkin dia beli kat kita kan. Dia beli kat kita. Dia bagi kita duit. Lepas tu kita beli kat dia. Dia beli kat kita. Masalahnya dia jual kat kita. Okey, dengan harga yang tinggi. Lepas tu dia jual kita dengan harga rendah supaya dia boleh ambil harga tinggi tu. Itu kot cara dia nak ambil bayaran tinggi tu. Jadi kalau kata saham tu sekarang harga katalah 13,000. Okey, dijual kat kita. Kita pun beli saham tu dengan harga 13,000. Kita pun tak terima lah saham harga 13,000. Lepas tu dia nak beli balik. Okey, saya nak beli saham ni tapi dengan harga 10,000. 10,000 bak ni. Jadi 10,000 dia bagi 10,000 kita. Dapatlah loan peribadi tu 10,000 tu atas nama loan tu peribadi lah. Tapi kalau faham muamalat tu, dia beli saham kita lah kan, yang kita dah beli pada dia dengan harga 13,000 tadi, tapi dia beli balik dengan harga 10,000. Jadi dah beli balik tu, nanti kita kena bayar kat dia 13,000 lah. Boleh? Jadi yang tu kot elak kan. Jadi kena faham gini nampak gaya elak tu macam betul, tapi masalahnya saham. Saham tu benda botol. Saham ni botol doyan kelapa sawit. Share apa? Kelapa sawit, getah, kereta. Ni saham ni spekulasi, tak ada benda kan. Paper apa, mungkin bahasa saham ni dia ada ketah-ketah dia, ada apa, bond. Okay, tak faham, tuan tak faham. Bond bukan bond bontot apa, bukan tu lah, bond lah nama dia, bond lah kan. Dia ada dokumen panggil bond. Saya pun tak pandai, tak peralih lah bab tu, tapi bodoh-bodoh macam tu lah saya boleh sebut. Jadi dia adalah istilah bond apa kan. Jadi kalau atas memang saham ni kalau ikut dia ada beberapa habuan daripada bahagian-bahagian tertentu. Share daripada tahu mana, share apa, syarikat apa, share menentang apa, tahu. Pula tu sebenarnya saham ni dia spekulasi pun. Memang jual atas anginnya. Apa jual? Mana ada barang jual. Kalau andai katalah kita beli 10,000 tu, dia bagi kertas, dia bagi bond tadi lah, dia bagi satu file. Ni saham ni, ni kertas bond dia lah untuk menunjukkan dengan saham apa-apa tuntutan, ini dokumentasi dia lah, gini. Itu je lah. Beli apa? Beli saham. Itulah saham. Saya tengok hilang apa-apa benda lah tu, tak ada senarai pun saham kita. Macam mau bunuh diri. Sikit saya nak sebut apa? Saya nak sebut saham tu benda. Jadi masalah dia tak mana? Saham. Masalah dia tak saham. Masalah kita asalnya loan peribadi, tapi teknik tu digunakan untuk dengan masalah jual beli. Ada bab boleh jadi sah kalau memang ainnya ada. Tapi sekarang ainnya tak ada. Spekulasi saja. Dia bila spekulasi saja tu lah yang tak sah. Yang sah kalau memang ada ain. Misalnya memang ada kereta ke rumah ke yang dijadikan dia sebagai satu barang untuk melakukan transaksi, untuk boleh nanti istilahnya dijual kat kita, lepas tu dia beli balik. Jadi ada benda yang kita kena bayar nanti kat dia kan. Contoh katalah memang jual beli tu bukan jual beli saham, jual beli kereta. Kereta ni kata dia, saya nak jual kereta ni awak ke awak 13,000. Kita dah hutang dengan dia. Jadi jual 13,000 hutang. Okey, hutang. Lepas tu jual. Dia nak beli balik kereta tu dengan harga 10,000. 10,000. Jadi saya nak beli kereta ni balik dengan harga 10,000. Dia pun bagi 10,000 tu kat kita. Tapi kita kena bayar kat dia ni 13,000. Memang sah tu. Sah tu dari segi macam tu. Macam mana pun dia mesti receive by hand satu-satu lah, ikut tertib lah. Mesti bagi selesai kereta tu. Sekarang saya nak jual kereta ni awak 13,000. Bagi jual lah. Ni kunci ni awak punya lah, buka naik.
bawa sini ada ya sedap kita sedap tak sedap memang kita nak beli pasal nak beli atas nama kita lagi kita nak berlaku transaksi tu kan. Okey ni kita saya lah. Okey nama pun tak tukar lagi, tak ada masalah tukar nama pasal jual beli saya beli kereta ni dengan harga 13,000 tak siap. Lepas tu sekarang kita ni awak punya, saya nak beli kereta awak ni boleh, baru pakai sekejap je tu dia nak beli pula boleh, saya nak jual, awak nak jual kereta ni, saya nak beli dengan harga 10,000 boleh? Boleh. Okey tapi saya nak 10,000 cash lah. Okey tadi awak ada hutang saya 13,000 katalah itu kan. Jadi macam tu keadaannya tu. Jadi ambil balik kereta saya, ni ambil 10,000 kat awak. Dia beli cash, dia bagi 10,000 loan peribadi tu. Dia tak nama loan peribadi tapi transfer dalam bentuknya tu. Dan memang ada keretanya pun. Dia sebenarnya tujuan memang nak dapat loan, tapi buat helah macam ni. Kalau tak buat helah dia akan jadi riba. Pasal hutang 10,000 bayar 13,000. Tapi yang ni asal saya jual kereta 13,000. Dari segi hukumnya itu kita dah belajar dalam bab riba itu. Buat helah adalah makruh, tapi tak hukum dosa kerana riba. Jadi kalau memang ada barang ni sah muamalah itu dengan proses tadi lah saya bagi contoh tu. Tapi kalau saham masalah, mesti ada benda cari contoh ni kita. Pasal saya pernah juga ada orang tanya masalah loan peribadi ni. Dia kata tekniknya sama tapi dia gunakan bahasa beli projek. Pasal orang yang tanya saya ni dia buat projek buyur, sebulan pun kat 50,000 ekor ni burung puyuh produk dia untuk dijual. Apa saya nak sebut, jadi dia nak ambil minta loan tu dengan buat yang tu lah. Jadi kaedah apa? Kaedah beli projek. Dia nak ambil loan pun katalah 50,000 contohnya. Dia buat macam mana? Jadi bila 50,000 nanti bayar mau 80,000 tu. Hukum jual projek, saya jual projek puyuh dekat awak dengan harga 80,000. Lebih kurang macam tu agak bahasa dia. Tapi tadi yang bentuk saham. Tapi projek puyuh, mana projek tu? Mana ada kawan tu tak buat projek pun lagi. Yang ni kata spekulasi ni, yang ni yang gila babi ni, Jadi kalau kereta tak gila babi pasal kereta ada. Boleh faham? Spekulasi yang ni masalah ni. Pasal ain tak ada, dia gurur. Saya jual ke awak projek buyuh 80,000. Okey. Sekarang awak dah ada projek buyuh. Sekarang projek buyuh ni saya nak beli ke awak dengan harga 50,000. Boleh? Saya jual. Jadi saya nak beli, nak 50,000. Jadi projek buyuh ni saya punya. Jadi awak kena bayar dekat saya 80,000. Pasal awak beli projek buyuh saya tu 80,000 hutang. Sekarang saya dah beli ke awak 50,000 tunai. Jadi awak kena bayar kat saya 80,000. Beli apa? Bayar apa tu? Bayar projek buyuh. Mana projek buyuh? Mana? Buyuh pun tak ada. Kandang pun tak ada lagi. Tai buyuh pun tak ada. Apa lagi buyuh? Itu macam mana? Gurur tak? Gurur. Dan memang banyak bank dalam Malaysia ini menggunakan sistem itu membuat loan peribadi yang dia kata ini loan peribadi yang Islamic style. Pasal ada ustaz yang kata boleh. Tu ini masalah kita ni. Kalau ikut tuan-tuan faham saya sebut tu, boleh ke tak boleh? Okey, alhamdulillah tuan-tuan lagi bagus pada ustaz tu. Ustaz tu pun banggang. Saya tak sebut nama ustaz tu pun tak apa. Tapi kalau ada orang ajar macam tu, tuan-tuan macam banggang ustaz ni. Dia tak faham muamalat. Dia tak faham muamalat. Dia tak muamalat. Dia tak faham muamalat yang sepatutnya diamalkan tu macam mana. Berapa barang yang menyebabkan sah tak sah tu dia tak tahu. Macam mana pun kalau betul pun nama dia helah. Buat helah dalam bab riba adalah makruh walaupun sah dan tak jadi nama dosa sah. Kalau loan peribadi macam tu okey. Jadi kalau tak ada ainnya memang tak sah kerana jual beli benda yang spekulasi dia adalah gurur. Bai'ul gurur haram. Okey, siap. Lain. Contoh kalau kita perhati tuan, banyak keliling kita yang pening-pening banyak. Belajarnya ni pun kita perasan banyaknya. Tu bank ni apa? Okey tak bank? Okey tak okey? Bank-bank kita ni lah. Tu saya ngaji tu kalau Tok Guru Arwah, Tok Guru Patih tu, dia kalau sebut bank tuan tahu tak dia semua apa belakang? Bank Bengkong.
Itu Tok Guru punya ayat sampai lah ni saya ingat. Pergi ke bank bengong tu. Dia bila sebut bank dia mesti sebut bengong. Pasal memang banyak muamalah bank ialah bengong. Tambahlah ni Islamik dia bubuh air sikit gede-gede lah kita pergi ambil Islamik apa benda Islamik tu. Kita pun tak faham Islamic banking tu macam mana. Kita dah faham macam tu lah, dibubuh sikit dengan idea ni jual beli barang, jual beli saham lah. Yang ni cara Islamic banking. Islamic kan? It is only a gimmick, not Islamic. But there is some polemic. Mula saya cakap putih lagi. Baik. Dan haram pula jual dan beli orang yang belum mukallaf. Okey. Yang ni pun kita dah belajar dalam syarat jual beli itu kan. Orang tak mukallaf tak boleh jual, tak boleh. Semua benda tak mukallaf ni. Maksudnya tak masuk Islam lagi. Weh, bukan mukallaf lah. Sajalah dekah tu dia ambil alert sikit. Bukan mu'alaf. Siapa mukallaf? Kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tak boleh jual beli. Kita kadang buat jual warung kuih je pun. Untuk ambil upah tolong jual Kamsin 8.2 10.2 kan. RM1 ambil 2 upang. Untuk bila kita malas nak jual, tunggu suruh anak-anak jual. Berapa? RM3 bagi anak lah. Anak kita berapa umur? 10 tahun boleh lah kira-kira duit, tapi nama dia belum balik namanya belum mukallaf. Dia jual, tak sah jual beli apa nama tu? Haram tak? Haram. Berdosa tak? Dosa jual. Bagi anak tu jual berdosa. Ada guru tak? Boleh jadi anak kena tipu tak? Dengar saya sebut, kalau kena tipu orang padan dengan muka, kau bagi anak kau jual apa? Bukan nak galakkan suruh tipu kan, tapi nak kata apa? Padan dengan muka pasal kau menyerahkan sesuatu urusan bukan pada ahli dia. Rasulullah pernah isyarat lama dah, idza wusidal amru bi ghairi ahli fantadhir sa'a. Bila satu urusan diserah bukan pada ahli dia, kau tunggulah hancurlah kau berniaga esok. Kau tengoklah macam apa? Kau dah buat satu muamalat yang haram. Apa dia muamalah haram? Kau bagi anak kau yang belum balik jual. Tak kena, tak betul. Itu tak jual, itu juga beli. Kita malas nak pergi kedai nasi lemak apa tu, macam mana? Kita dah belajar dah itu kan, ada bab-bab macam ni. Memang tak sepatutnya anak-anak kita suruh beli. Tambah kata, kau pilihlah kuih mana kau nak. Lagi tak boleh. Mana dia kata kuih apa? Tu pergi tersenyum-senyum, nak cakap pun tak kata. Nak ni, kawan tu pula nak. Tak usah buat itu. Buat bodoh yang kau tak usah layan. No layan, bo layan, B layan. Tak layan dia. Siapa? Bo layan ni cakap Cina, B layan ni cakap Urdu. B layan, ni B nias, ni bo layan tu cakap Cina kan. Kita bo layan lah. Pasal apa bo layan? Pasal bukan mukallaf. Dia macam itik mai kat warung kuih kita. Tanya, kuih nak? Kuih. Kak itik tanya macam tu lah. Bodoh lah. Macam tu lah bodohnya lah yang budak-budak. Jangan tak tahu tu, tim tarah macam tu. Bila sebut itik nampak bodoh lah. Bila sebut kanak-kanak tak rasa bodoh. Bodoh sama lah. Jadi kita betul bagi kat itik tu kuih, ambil duit kat itik. Untuk itik bagi duit tak cukup lah, dia belah gitu ya. Lari. Kita pun tu celaka punya itik, bagi duit tak cukup, kuih buat lari, kuih sedap-sedap. Macam mana? Siapa bodoh? Kita lah bodoh, kita bagi kuih kat itik. Itu kat itik, kat budak sama tak? Dia ambil nak kuih tu, pru lari. Duit tak bagi budak ni, ketampur lagi lah. Ada budak buat apa kau bagi, dia nak kerti apa? Kadang mak bapak dia tak bagi duit, dah dia lapor, dia tunjuk, dia teringin, dia tunjuk, dia belah gitu je. Salah tak kita? Siapa salah? Kita salah pasal kita jual dekat kanak-kanak yang belum mukallaf. Muamalah apa tu? Haram tak? Haram kan? Kalau kita tahu, kita ulama memang disebut benda ni benda besar. Kita ni kadang-kadang bukan saja jual beli, kita hadiah pun tak betul. Hadiah tu gagah lagi, tapi antaranya sedekah. Hari raya bagi duit raya tak? Bagi dia apa? Kanak-kanak tak betul.
Bagi kanak-kanak duit raya ni macam bagi ke ayam itik dia raya, bagi dengan kambing lembu dia raya. Sama. Martabat dia tu sama. Dengar elok. Kenapa saya kata martabat dia sama? Pasal kambing lembu tak mukallaf, ayam itik tak mukallaf. Dia tak reti apa. Kita bagi duit, dia tak tahu nilai duit tu. Walaupun dia reti sikit lah banding lembu dengan kebau kan, dengan itik dengan ayam. Tapi dari segi hukum dia belum mukallaf, martabat dia sama. Saya nak sebut tak martabat dia sama tu. Saya tak katalah anak-anak tuan-tuan dia lembu dengan itik, saya tak kata macam tu. Tapi saya kata martabat dia tu, dari segi tak boleh muamalat. Satu, kalau tuan-tuan nak bagi duit raya, tuan-tuan tak boleh bagi kat budak-budak tu. Tuan-tuan tengok ni anak siapa ni? Kamu anak siapa? Ni anak siapa? Ayah kamu yang duduk tepi jalan raya yang dekat Simpang 3 kan? Dekat masjid tu, yang jarang-jarang main masjid kan? Ayah kamu tu. Tak apa, nanti pakcik bagi ke ayah kamu duit raya tau. Okey. Makan. Makan tak apa. Makan boleh bagi. Makan boleh bagi. Tapi duit tak boleh bagi. Pasal dia bukan mukallaf. Jumpa ni, dia mai ya, tanya, ni anak siapa? Kita tanda berapa orang. Pergi jumpa dia, ni anak kau datang ni, berapa orang, ni duit raya dia. Okey. Sampai orang tu pelik, kenapa pula sampai macam ni? Awak bagilah anak terus. Lah kau ni tak mengaji ke? Kata. Baru ayat tu. Itulah ustaz mengaji lain kali, mengajar ni datang dengar. Dia ajar buat muamalat. Dulu kok buat ibadat champion semua dah mengaji kan. Buat muamalat masa bila kau mengaji muamalat? Tak pernah mengaji pun dah, main dengar. Ya tuan-tuan, dengar elok saya sebut. Saya dulu pun kena sepak macam tu je mengaji. Lembu kambing. Tapi masa tu awak tak ada anak lagi, tak apalah. Ya, silakan. Tu. Bila sebut tu memang orang akan tanya sebab tu. Kantin sekolah ni pun sepatutnya dia bukan bagi anak ni duit belanja untuk dia pergi beli. Kan anak-anak kita kan darjah 1 kita bagi duit, betul tak? Jenuh hajar dia tak? Dan kita jangan beli hal ni, belilah nasi lemak, dia beli belon, dia beli kopok, tahu benda lah. Sampai terpaksa kerajaan buat undang-undang jangan jual junk food ni kat sekolah. Betul tak? Okey, tang tu bagus dah. Tapi sepatutnya satu lagi arahan dia kena bagi apa? Tak boleh anak-anak ni pergi beli sendiri. Dia macam RMT tu sepatutnya. RMT tau. Rancangan bantuan tambahan, bukan termiskin apa, nanti kecil hati pula sebut orang miskin kan. Bagi bantuan tambahan ni. Maksudnya apa? Ibu bapa akan bagi duit pada pihak kantin, yang pihak kantin nanti akan cari siapa anak dia ni dan dia akan pastikan anak dia ni makan. Bukan anak tu yang pergi beli makan. Sepatutnya urusan macam tu. Urusan macam tu lah. Jadi kita ni sebagai mak bapak pergi jumpa makcik kantin ni apalah, orang urus kantin tu, tambah kita kenal kalau macam ni lah, aku bagi bulan-bulan lah duit kat kau, nah ambil ni untuk bulan ni je. Apa makan apa-apa kau kira tengok menu tu ikut macam mana biasa kau punya tu lah. Kau pastikan anak aku makan. Dia kena cari ya. Ni siapa. Nak buat sistem, buatlah tanda sikit. Siapa makan macam ni, tanda. Ni. Itu kaedah dia. Bukan bagi budak tu duit, budak tu beli. Lagi dia tunjuk ni. Benda pula banyak lah tu yang display tu nak beli tu. Dia pun nak ni. Padahal dia bukan mukallaf. Dia tak sah muamalat. Jadi kalau atas tanya sekolah rendah, sepatutnya macam tu. Lagi bagus macam ni. Memang kerajaan bagi peruntukan semua budak sekolah rendah makan percuma. Bukan RMT je. Bukan budak-budak tertentu, bukan selected students, tapi all the primary school students get their foods. Balash majanan, free of charge, no need to pay anything. Tak payah bayar apa-apa. Sepatutnya menyentuh kerajaan. Itu the best government. Dan orang putih dah buat lama lah. Malaysia macam mana? Macam tu lah kot. Jadi atas tanya soalan tu saya jawab. Jadi macam tu. Memang sebenarnya kita akan rasa bermasalah bila anak kita tu. Tambah pula anak kita ni memang nakal kan. Orang suruh beli lain dia belinya. Jadi kita balik, tadi RMT makan apa? Anak-anak saya tanya itu. RMT makan apa? Ni. Satu orang tua dulu tuan-tuan ingat, dengar saya sebut. Dia bagi bekal tak kita? Siapa dia bagi bekal? Dia tak duit. Yang tak ada duit ke? Kalau yang memang mengaji, dia bagi bekal tu pasal dia tahu dia tak boleh bagi duit ke anak-anak dia, bagi bekal selamat. Anak-anak dia tak akan beli benda mengepit.
Satu, dia apa? Makanan pun terjamin, takkan ada percemaran keracunan makanan. Siap. Memang dia bagi makanan baik-baiknya daripada rumah. Memang dia olah tangan mak dia sendiri, tok dia sendiri. Lagi apa? Memang budak-budak ni tak pandai merapu nak beli macam-macam, nak tunjuk, nak teringin hak ni. Pasal apa? Duit pun tak bagi, semua ada bekal. Mak, cantik lah orang dulu buat. Best tak? Best. Jangan kata anak-anak bagi bekal. Tok laki dia bagi bekal. Abang tu saya beli makan. Saya masak abang. Betul tak? Siap bawa siang, mangkuk tengkat tu. Betul tak? Tuan-tuan tahu nak rasanya tu. Saya zaman tok-tok saya rasa lagi lah benda-benda tu. Memang bagi bekal. Mak dulu pun bagi bekal saya kecil. Tapi dah besar ni, di atas hukum yang tu lah. Kalau kita nak jaga cermat tu, memang yang tu bagi bekal dia, pasal bagi duit. Kalau nak bagi kita muamalat selamat tu, pergi jumpa cik kantin tu, pergi jumpa cerita kat dia. Lagi bagus kalau tuan-tuan ada kerja jabatan pendidikan ni, ada bahagian pendidikan, ada pejabat awam kerajaan bahagian pendidikan tu ada. YB sebenarnya ada YB kan, ada datuk-datuk apa. Saya nak buat apa sebenarnya ni? Bercakap lah kat parlimen Dewan Undangan Negeri. Saya baru ikut kelas Ustaz Rozaini tu, baru aku tahu punya ada dalam undang-undang syaraknya. Itulah tak faham ngaji. Kalau kau bagi aku bagi kuliah dekat SUK tu lagi bagus. Aku duduk situ baca kitab sampai kau orang faham aku balik. Satu-satu aku cerita sepatutnya kau orang kena buat apa. Kedepan, kedepan. Itulah nak jadi pemimpin nak sangat, tapi bodoh tak faham ngaji. Pedih ayat tu. Iya kan, dengar elok ni. Kalau kita tengok pesan ulama di situ, dulu banyak kata apa? Tasawwadu. Silap. Ta'allamu qabla an tusawwadu. Maksudnya tuntutlah ilmu sebelum kamu dilantik jadi pemimpin. Sebelum jadi sayyid. Maksudnya ta'allamu qabla an tusayyadu. Kamu kena tuntut ilmu sebelum kamu nanti jadi pemimpin. Maksud apa? Kalau jadi pemimpin esok ilmu tak ada, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan tak tahu nak buat apa, mana yang betul dan yang salah. Tuan-tuan nak tegah supaya benda tu tak buat, tuan-tuan tak ada ilmu. Tuan-tuan tak tahu nak buat apa. Jangan kata YB tu. Kalau tuan-tuan jadi guru besar sekarang, tuan-tuan nak buat apa sekarang sebagai guru besar? Apa? Kalau tuan-tuan bodoh, kalau tuan-tuan jadi apa? Tuan-tuan ikut keliling kerajaan je lah. Kalau dia kata semua kena pakai tie, kita pakai tie semua. Ni surat keluar. Tai Pusam semua pakai baju India punya style. Tai Pusam macam tu. Yang buat bodoh, kita yang urus. Kita tahu hitam putih dia, apa yang kita nak bagi arahan tu. Bila kita ada ilmu, yang ni tak boleh, yang ni bertentangan dengan syarak, yang ni kita susun. Kita yang atur. Nama pun mudir, orang yang memutahan madrasah kita nak jadi macam mana, sistem mata apa kita nak pakai, apa yang baik, apa tak baik. Ada ilmu baru boleh kau atur madrasah kau, sekolah kau bagi jadi elok. Ni ilmu tak ada, bodoh. Nama Mahat Tafiz tapi tak hafiz pun. Contoh lah. Nama Mahat Tafiz Wakiraat, tak pernah belajar pun kiraat, tapi Mahat Tafiz Wakiraat. Mana saya tak tahu lah, nasib lah kena kan. Din, apa din yang belajar? Semua belajar akademik kan. Sedap bubur tu. Sekolah mana saya tak tahu lah kan. Tambah tanya pula, ustaznya pun tak hafiz, tapi buka gelas hafiz. Oh letih tu. Macam mana kau pusing kau punya madrasah ni, macam mana? Nak kata belajar dulu untuk ilmu, jadi pemimpin insya-Allah senang. Yang tu saya sebut pemimpin besar-besar, pemimpin rumah tangga macam dah selesai belum? Anak bini macam mana? Dah selesai belum urusan? Anak kita hantar asrama, ada mahram pergi ke kita suruh dia pergi sendiri. Anak-anak perempuan bagi taman bas suruh dia jalan sendiri, betul tak? Kadang-kadang ada jiran-jiran tu, kadang satu sekolah dengan dia. Anak kita anak perempuan, anak dia anak lelaki. Kau tolong hantar anak aku sekali lah, naik kartu kereta dengan anak dia. Tapi baguslah sikit, anak dia duduk depan. Apa anak kita perempuan duduk depan, anak lelaki duduk jantan duduk belakang. Tapi satu kereta macam. Nampak macam bersyariat, betul tak? Bersyariat, berulat tu. Saya nak kata apa ni? Bila kita tak faham, urus kita jangan tak urus besar-besar. Kita punya keluarga, rumah tangga kita urus tak betul. Dengar, rumah tangga kita urus tak betul. Pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu, kita nak urus macam mana rumah tangga kita betul. Anak nak beli pakaian apa, macam mana nak beli? Nak beli apa? Tak ada, kita tak tahu. Untuk beli ikut dah nak beli. Itu pun dah rasa bangga dah. Aku bapak ni, anak apa? 15 orang. Itu macam mana?
Macam mana kau urus? Tepat tak tepat dengan kaedah syarak? Sikit-sikit bab tu. Pasal dia bab nak jadi pemimpin tu, ilmu. Jadi pemimpin sekurang-kurang mesti pemimpin dalam rumah dulu. Dalam tambah hak besar, lagilah besar. Asal nak sebut ialah jual beli orang yang belum mukallaf. Ataupun kata dia, antara jual beli yang haram adalah jual benda yang tiada manfaatnya padanya. Jual benda yang pada benda itu tak ada manfaat. Manfaat tak ada. Itu rasanya ada saya syarah sikit tentang syarat jual beli dalam bab baik saman dan mabek. Benda yang nak dijual ni mestilah dia benda yang bermanfaat. Cuma dobit manfaat sekali lalu rasanya saya dah sebut itu. Manfaat ni hendaklah dirujuk pada mana ketetapan syarak yang itu adalah manfaat yang diiktibar untuk diperhargakan dengan atas nama jual beli. Satu masa dulu baru ni juga dalam sebulan lepas ada dia orang duk kelari buat jual beli kucing. Ada dalam WhatsApp. Elah jual beli kucing, saya tengok menyampah saya nak baca. Dia kata tak boleh dia. Siapa kata tak boleh? Batu Bari. Batu Bari kata tak boleh dia jual kucing kan. Bodoh Batu Bari ni, memang bengong gila. Ulama kita memang kata boleh lah jual kucing. Apa manfaat kucing? Kucing ni kalau tak bahas pun ulama dah syarah lama lah. Kucing boleh jual beli, babi tak boleh jual beli. Jadi apa yang ada manfaat? Kucing boleh jual beli, beruk boleh jual beli. Beruk, monyet tak boleh. Pasal apa? Monyet tak boleh. Pasal beruk boleh diajar, monyet kurang ajar. Monyet tuan-tuan ajar dia takkan pandai. Beruk boleh ajar lagi pandai. Boleh faham dia apa? Anjing, cuma anjing ni kita dalam mazhab Syafi'i dia ain najis. Satu tak boleh beli pasal tak boleh jual beli ain najis. Macam mana pun hebah apa saya ada sebut sekali lalu dah itu. Saya nak sebut gini. Anjing atas kata mazhab Hanafi boleh dijual beli. Saya nak sebut fokus santu ya. Pasal apa boleh jual beli anjing? Anjing satu hal. Kalau kata tak boleh jual beli ada mazhab Syafi'i kaedah upah ngasuh, upah bela, macam itulah untuk ambil bayaran tu. Apa saya nak sebut ialah kalau anjing boleh macam tu, rimau boleh lah rimau. Rimau tak boleh pasal rimau tak makan ajar. Rimau ni binatang kurang ajar macam monyet tadi. Dia tak makan ajar. Rimau, singa ataupun singa ni singa sarkas. Pegang tu. Semua dia lompat. Jual singa untuk buat pertunjukan sarkas. Manfaat yang tak sah untuk dijual beli. Saya nak syarah apa tu? Saya nak cerita manfaat tu. Satu kawan nak kira manfaat, kata manfaat tak? Boleh buat umpan dia what? Boleh jual cacing tak? Boleh buat umpan mancin. Cengkerik boleh jual juga. Boleh bagi beruang makan burung tiung. Nampak? Semua ada manfaat belaka. Tu lintah boleh jual, cacing boleh jual. Lintah memang boleh jual. Pacat boleh jual lagi. Babi boleh jual, tarik boleh jual, manfaat juga. Tu nak kata manfaat ni nak tengok tak mana. Rujuklah pada ahli dia untuk dilihat apa dia manfaat yang sah untuk dimukabalahkan dengan harga dan boleh atas nama jual beli. Ayat dia macam tu. Saya nak bagi satu kaedah kat tuan-tuan, saya pun tak ingat semua. Tapi sekali lalu saya dah sebut. Beruk boleh, keldai boleh, burung tiung boleh, burung merak boleh. Burung gagak tu sah. Gagak boleh buat apa kan? Burung merak boleh tengok cantik dia tu sah untuk dimukabalah dengan harta. Macam mana nak tengok bahas tu? Ulama dah bahas lama kan, ambil pakai kan. Kita pula mukallid, bukan mujtahid, bukan gaduh buat hukum sendiri. Semua dah ada dalam kitab, pergi buka tengok je. Cuma kita nak tengok kitab pula tak pandai. Tu nak buat apa? Tanyalah orang pandai. Tu je kaedah dia, simple sangat hukum syarak ni. Quran pun bagi panduan apa? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know, you ask somebody who know lah. Senang je. You don't know, ask somebody who know. Then you will know. That's all. Okey, syarah tu syarah apa? Syarah manfaat. Jadi jangan manfaat ikut kaedah kita. Cukur bulu ketiak jual boleh tak? Dia kata boleh, manfaat juga. Siapa? Dia nak buat ibu roti.
cabut bulu jembut, tapi cabut tak boleh cukur, cabut. Dia ada umbi bulu roma tu. Pasal apa? Dia ada sel-sel manusia ni yang boleh buat untuk buat doh, untuk buat bahan penaik roti. Oh, macam tu kan. Ya, ni cerita buku halal haram lah, yang CAP punya tu. Cerita satu-satu. Belah China dulu, sebelah negeri China kan, memang anak-anak dara dia pun antara yang mereka jual apa? Jual bulu kemaluan yang dicabut. Dia tak mau cukur, dia nak hak cabut yang ada umbi dia tu. Pasal yang tu ialah sel-sel protein yang akan dia buat tidak balas kimia apa untuk dijadikan doh untuk melembutkan roti. Boleh jual tak? Berapa gram tu, mahal macam emas tu. Bulu apa? Bulu jembut. Jembut kan tahu tak apa? Bulu hari-hari tu. Pelik-pelik je tengok. Manusia ni geli dia nak makan roti pun geli. Tuan-tuan dengar tu kalau lagi geli apa. Satu kita duk sangka lembut je roti ni, lembut je roti. Lembut lah. Takut apa benda dibubuh tu rupanya bulu jembut rupanya. Okey. Saya nak cerita apa? Manfaat. Okey, siap. Atau suatu panjangnya tu. Masih lagi bab-bab benda yang boleh jual tak boleh jual ni. Tunggu dulu. Atau sesuatu yang tiada kuasa memberi kepada yang membeli. Ya. Senjata kaedah senjata ni, kaedah asal haram kita menjual senjata kepada harbi. Pasal apa? Sehari kita jual kat dia, dia bom kita balik. Leceh. Tapi kebanyakan dalam dunia ni tuan-tuan susah hati lah beli senjata. Siapa? Bukan kita jual kat dia, dia yang jual kat kita. Dijual kat kita pula kapal selam tak ada selam, jet tak ada enjin. Macam-macam tuan dia jual kita beli. Bodoh tak bodoh kita. Berapa kali kena bodoh. Apa saya nak sebut macam mana pun boleh beli senjata daripada orang kafir. Memang boleh tak ada masalah. Tapi terpaksa buat agreement pula. Beli senjata ni macam ni, kau jangan serang macam ni. Kalau buat kita akan kena bayar ganti rugi pula kat dia. Macam ni. Sepatutnya kita yang buat undang-undang tu kat dia. Ni dia buat undang-undang tu kat kita. Jadi kalau kita beli senjata memang tak ada masalah. Tapi kita produce senjata, kita jual kat dia, tu tak boleh lah. Tak boleh pun pada kafir harbi. Tapi senjata-senjata yang istilahnya boleh diguna buat perang lah. Tapi kalau parang, dah berlambak-lambak Cina yang jual, kita yang beli, tak ada masalah tu. Jadi kalau senjata-senjata berat tu memang kita haram jual pada orang kafir, tambah lagi kafir harbi. Pasal dia akan guna untuk nanti mudarat yang kita balik. Dari sisi hukum asal, hukum dia adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.